Assalamualaikum semua. Untuk mata pelajaran sains pada kali ini, cikgu akan mengajar kamu tajuk siratan makanan. Baiklah, mari kita kenali apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan. Okey, maksud siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan dalam suatu habitat. Okey. Kalau kamu perhatikan di sini, ada beberapa rantai makanan. Kita ada 5 rantai makanan. Kemudian, kelima-lima rantai makanan ini digabungkan dengan menggunakan anak panah untuk membentuk satu siratan makanan. Kita nak tahu bagaimanakah cara untuk kita membina siratan makanan. Langkah pertama, kamu kena senaraikan semua hidupan yang terdapat di dalam habitat yang diberi. Langkah kedua, gabungkan semua hidupan menggunakan simbol anak panah. Langkah ketiga, siratan makanan mesti bermula dari pengeluar ataupun tumbuhan hijau. Langkah keempat, susun kedudukan semua hidupan dengan kemas. Elakkan berlakunya pertindihan anak panah. Kita tak mahu dalam siratan makanan tu nanti, siratan makanan yang kamu bina, berlakunya pertindihan anak panah seperti ini. Kita nak elakkan berlaku pertindihan anak panah sebab nanti siratan makanan kamu jadi tidak kemas. Baiklah, di sini kamu diberikan satu habitat di kawasan sawah padi. Hidupan yang ada di habitat sawah padi ini ialah pokok padi. Kita ada belalang, tikus, burung pipit, ular dan helang. Daripada kesemua hidupan yang ada ini, kita bentuk dahulu rantai makanan. Okey, di sini cikgu dah senaraikan 5 rantai makanan yang boleh ada dalam habitat sawah padi ini. Kesemua rantai makanan ini bermula daripada pokok padi dan berakhir dengan helang. Okey, kelima-lima rantai makanan ini kita akan gabungkan untuk membentuk satu siratan makanan. Okey, mari kita perhatikan bagaimana cara untuk kita membentuk siratan makanan. Baiklah, di sini kita ada 5 rantai makanan. Kelima-lima rantai makanan ini kita akan gabungkan untuk membentuk satu siratan makanan. Okey, kita akan gunakan rantai makanan yang pertama dahulu, iaitu kita ada pokok padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Okey, rantai makanan yang pertama ini akan kita tulis dahulu dalam siratan makanan. Okey, pokok padi, kita tulis dulu pokok padi. Okey, dimakan oleh belalang. Okey, cikgu nak letak belalang dekat bawah. Okey, kita gabungkan pokok padi dimakan oleh belalang. Dimakan, simbolnya adalah anak panah. Jadi kita letak simbol anak panah. Pokok padi dimakan oleh belalang. Okey. Kemudian belalang dimakan oleh burung pipit. Belalang dimakan oleh burung pipit. Jadi burung pipit cikgu nak letak dekat sini. Okey, jadi kita gabungkan belalang dimakan oleh burung pipit dengan menggunakan anak panah. Okey, belalang dimakan oleh burung pipit. Kemudian burung pipit dimakan oleh ular. Okey, burung pipit dimakan oleh ular. Ular cikgu nak letak dekat sini. Cikgu tak letak satu baris sebab nanti kalau letak satu baris, nanti dia akan, haiwan ni nanti akan, anak panah ni akan bertindih-tindih nanti. Jadi kamu kena susun betul-betul.
Okey, burung pipit dimakan oleh ular. Jadi kita gabungkan dimakan dengan menggunakan simbol anak panah. Burung pipit dimakan oleh ular dan kemudian ular dimakan oleh helang. Okey, helang cikgu buat dekat hujung sekali. Ular dimakan oleh helang. Jadi kita gunakan anak panah. Ular dimakan oleh helang. Okey, selesai rantai makanan yang pertama. Kita beralih kepada rantai makanan yang kedua, iaitu pokok padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh helang. Bagaimana kita nak masukkan rantai makanan yang kedua ini dalam siratan makanan yang kita nak bina ni? Okey, pokok padi tak perlu tulis lagi sebab pokok padi kita dah tulis di sini. Pokok padi dimakan oleh belalang. Belalang pun kita tak perlu tulis lagi sebab belalang dah ada dalam siratan makanan tadi. Sekarang hidupan yang ketiga iaitu katak. Katak belum ada, jadi kita kena tulis katak. Okey, katak cikgu nak letak dekat sini. Okey, katak. Okey, belalang dimakan oleh katak. Jadi kita gunakan simbol anak panah menunjukkan dimakan oleh. Okey, belalang dimakan oleh katak. Okey, dan katak dimakan oleh ular. Ular tak perlu kita tulis sebab ular memang dah ada. Jadi kita cuma gabungkan sahaja dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan anak panah. Katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh helang. Helang kita tak perlu buat lagi garisan anak panah sebab memang dah ada ular dimakan oleh helang. Okey, seterusnya kita beralih kepada rantai makanan yang ketiga, iaitu pokok padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak dan dimakan oleh helang. Okey, bagaimana kita nak masukkan dalam siratan makanan? Pokok padi dimakan oleh belalang. Perlu tulis lagi tak belalang? Tak perlu. Jadi pokok padi memang dah ada dimakan oleh belalang. Kemudian dimakan oleh katak, memang dah ada katak. Dan anak panah pun dah ada, dimakan oleh helang. Okey, ada tak simbol dimakan oleh? Tak ada. Jadi kita kena tambah simbol dimakan oleh. Katak dimakan oleh helang. Okey, selesai rantai makanan yang ketiga dan kita beralih kepada rantai makanan yang keempat, iaitu pokok padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh helang. Okey, pokok padi dimakan oleh tikus. Tikus tak ada lagi, jadi kita kena tulis tikus. Dekat mana kita nak tulis tikus? Okey, cikgu letak tikus dekat sini. Okey, pokok padi dimakan oleh tikus. Jadi kita letakkan anak panah. Dimakan oleh. Pokok padi dimakan oleh tikus. Okey, kemudian tikus dimakan oleh ular. Okey, ada tak anak panah? Tak ada. Jadi tikus dimakan oleh ular. Kita gunakan anak panah untuk menunjukkan simbol dimakan oleh. Okey, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Kita tak perlu lukis lagi anak panah sebab memang anak panah dah ada. Okey, selesai rantai makanan yang keempat. Kemudian kita nak masukkan pula rantai makanan yang terakhir, rantai makanan yang kelima dalam siratan makanan ini. Okey, rantai makanan yang kelima kita ada pokok padi dimakan oleh burung pipit, dimakan oleh ular, dimakan oleh helang. Okey, pokok padi dimakan oleh
burung pipit. Burung pipit memang dah ada dalam siratan kita. Kita cuma hubungkan mereka dengan menggunakan anak panah. Dimakan oleh. Okey, pokok padi dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh ular, dah memang ada anak panah, tak perlu lagi kita tulis. Ular dimakan oleh helang, pun dah ada anak panah. Jadi, lengkaplah sudah siratan makanan yang kamu bina. Menggabungkan rantai makanan, beberapa rantai makanan dalam satu siratan makanan. Jadi selesailah siratan makanan kamu. Cikgu harap kamu dah faham bagaimana untuk membina siratan makanan. Okey, jadi jom kita bina siratan makanan.